Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Samad Al-Palimbani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini untuk kita sambung kuliah pengajian kita yang semalam. Moga-moga kehadiran kita pada pagi ini pada awalnya didahulukan dengan solat berjemaah, seterusnya dengan pengajian, maka permulaan hari yang indah ini dengan segala amal ibadat, maka akhir pun Allah tutupkan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang indah dalam hal-hal ibadat kita, insya-Allah. Jadi moga-moga dengan susunan kehidupan yang teratur itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurga-Nya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh staf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 9 kitab Jawi macam saya ni yang lama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf akil baligh bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi daripada Quraisy, diperanakkan di Mekah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim, yang anak Abdul Manaf, dan disuruhkan kepada sekalian Arab dan Ajam dan jin dan manusia, maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu, iaitu penghulu segala manusia, dan iaitu terlebih daripada segala anbiya yang dahulu-dahulu. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akhir balik itu membenarkan akan Nabi. Okey, baik. Ini masih lagi termasuk dalam masalah akidah. Selepas kita dah belajar tentang sifat 20 hari itu secara ringkasnya, dan kemudian kita belajar pula sifat-sifat Nabi, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang harus bagi Nabi itu sendiri. Kemudian
Apa lagi yang wajib ke atas kita, kata ulama, dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kita ni semua mukallaf lah, iaitu antara cirinya yang akil, berakal, dan juga baligh yang dah cukup umur, bahawa mengetahui dan mengiktikadkan. Dua syarat bila kita sudah mukallaf ni. Pertama, kita kena iktikad. Yang kedua, kita kena mengetahui. Tahu dan iktikad. Tahu tak apa, tapi ambil tahu. Macam mana? Nah, kita duduk kat rumah tu tak tahu. Lepas tu ada orang mengajar di surau masjid ke Makkah ke, tak kira lah mana pun, maka kita pergi ambil tahu. Ambil tahu tu mana? Pergi mengaji. Tu orang panggil ambil tahu. Ini buat-buat tak tahu. Asal lalu pergi surau, oh ada kuliah dia tanya. Nampak? Ambil kitab tu hempuk atas kepala dia. Nah, asal awak kuliah awak tanya. Kan? Asal masa makan kenduri tak awak tanya, ada kenduri Oh datang, tak jemput pun sampai. Kan? Ni kita kena ambil tahu. Sebab apa kena ambil tahu? Sebab ni hal agama kita, bukan hal agama Hindu. Hal agama lain tak payah ambil tahu, tak apa. Kan? Hal agama kita kena ambil tahulah. Bahawa mengetahui, kena tahu, dan mengiktikadkan. Maksud mengiktikadkan, menjadi pegangan yang jelas. Mesti kita berpegang macam tu. Apa yang kita kena pegang? Bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi, bahawasanya Allah jadikan Nabi kita, Nabi Muhammad ni, Allah lahirkan Nabi kita, Nabi Muhammad ni yang ummi. Yang ummi tu untuk pemahaman kita, maksudnya tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Tetapi makna tidak tahu tu bukan merendahkan Nabi, malah menghebatkan Nabi lagi. Sebab tu ulama kalau dalam kitab dia tulis ummi, bukan dia tulis tak reti. Tak reti tu seolah-olah takut merendah-rendahkan Nabi. Tapi untuk kita faham dalam kepala kita bahawa maksudnya tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Tidak tahu tulis, tidak tahu baca tu bukan maksud melemahkan Nabi, tetapi malah menghebatkan Nabi. Asalnya hebat. Sebab apa? Bila orientalis barat mengatakan bahawa Quran tu Muhammad sendiri cipta, kita jawab, kalau Nabi kita yang cipta sendiri Quran tu, Nabi tak tahu tulis, Nabi tak tahu baca, macam mana dia boleh tulis ayat? Jadi bukan Nabi, bukan rekaan Nabi, tetapi ini datang bukti jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyunya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kadang-kadang Allah buat sesuatu tu nampak pelik, tetapi itu ada tujuan yang sangat hebat dalam apa yang Allah lakukan atau Allah jadikan. Seperti inilah, pada sisi kita manusia biasa ni, kalau tak tahu menulis, tak tahu membaca tu nampak lemah lah, orang panggil bodoh. Tapi pada sisi Nabi tak jadi begitu. Malah Nabi lah manusia yang paling bijak sekali. Lagi contoh, contoh kita tengok dalam sirah. Kalau kita jumpa satu orang yang ayah tak ada, mak tak ada, atuk pun tak ada, pakcik pun mati habis meninggal, lepas tu pula isteri pun tak ada, kita kata apa ke dia ni? Kita kata sian dia, nasib malang tak malang. Dan ni ayah tak ada, mak tak ada, atuk tak ada, bini pun tak ada, kan? Tapi adakah pada Nabi tu malang? Nabi kan jadi begitu, ayah tak ada, kan? Baru nak besar sikit, mak pula tak ada, kan? Lepas tu atuk tak ada, bini pun habis Allah ambil juga. Lepas tu pakcik yang jaga pun Allah ambil juga, kan? Jadi adakah kita nak kata sian Nabi Muhammad malang nasib? Apa pula malang? Nabi Muhammad tu Habibullah, kekasih Allah, ke mana malang? Nampak pada zahir pandangan manusia biasa seolah-olah apa yang berlaku tu malang. Tidak, tetapi sebenarnya itulah yang menjadi kehebatan pada Nabi. Lebih-lebih lagi pula, Nabi menjadi Rasul dan menjadi pemimpin pada ummah, kan? Walaupun dalam keadaan begitu, maknanya Allah jadikan Nabi ni
Tidak ada ayah, tidak ada mak, kerana Allah nak didik Nabi supaya jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung pada manusia, hanya semata-mata bergantung kepadaku, bergantung kepada Allah. Kita ni masih lagi banyak bergantung dengan orang, gantung dengan mak, gantung dengan ayah, gantung dengan siapa-siapa lah, saudara mara dan sebagainya, gantung dengan ketua kampung, gantung macam-macam bergantung. Tapi tak ada, Nabi tak ada. Masalah macam mana pun yang diadukan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai satu bentuk tarbiyah Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi jangan kita tengok satu-satu perkara yang nampak seperti macam sesuatu yang negatif atau yang tak elok pada diri Nabi, itu sebenarnya bukan negatif. Tetapi itulah menjadikan Nabi itu hebat. Seperti mana yang kita sebut ni, Nabi yang ummi. Tapi jangan kita pandang ummi itu satu bentuk kekurangan pada Nabi, tetapi satu benda yang sangat hebat pada Nabi. Contoh macam ni lah. Ada orang tu dia mengaji sampai PhD katakan, ataupun master ke, hebat lah. Panggil doktor siap, profesor, kan. Ada orang tu dia SPM pun tak lepas, 4 kali ambil tak lepas-lepas, kan. Tapi bila time bahagian kerjaya, tengok-tengok SPM tak lepas tu jadi bos, yang profesor tu jadi pekerja bawah dia. Kita nak kata macam mana? Kita kata hebat dia. Pasal hebat pula SPM tak lepas. Tu dalam SPM tak lepas jadi bos, kalau lepas jadi apa tak tahu. So itu kan. Walaupun Nabi tak boleh baca, tu jadi rasul, memimpin ummah. Kita dok pandai baca gimana? Amal para mana banyak sangat. Tu nak cerita macam itulah, lebih kurang nak bagi fahamnya. Sebab tu jangan kita pandang kekurangan. Orientalis barat dia akan cuba memburuk-burukkan. Dia akan kata Nabi kamu pun tak pandai baca. Kita jangan terpedaya dengan mereka ni. Baik. Dan Nabi datang daripada Quraisy. Quraisy ni nama asalnya nama samaran atau nama timangan satu manusia, satu orang, iaitu nama dia Fihir, daripada keturunan Nabi atas tu, nasab dia. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain bertemu di situ. Fihir tu orang panggil dia Quraisy. Jadi semua keturunan di bawah Fihir tu dipanggil Bani Quraisy. Orang anak-anak keturunan Quraisy, bangsa Quraisy. Jadilah yang kelompok di Mekah tu semuanya kebanyakannya orang Quraisy. Asal daripada situlah. Kalau kita tengok silsilah para sahabat yang lain, Saidina Umar, Saidina Abu Bakar dan sebagainya, kalau kita naik bin dia sampai atas, akan bertemu juga dengan tok nenek Nabi kita juga akan bertemu kat situ juga. Maknanya mereka ni sebenarnya bukan orang lain juga, saudara mara, tapi mungkin jarak dia jauh-jauh gitu. Tapi makna kata orang Melayu sebut bau-bau bacang lah. Maknanya ada kena-mengena juga. Macam kita lah dalam satu kampung, kan. Kadang-kadang dalam kampung tu kalau ikut sejarah tu, tok nyang kita dulu-dulu tu satu. Itu kawan lain, saudara kita kadang-kadang. Macam tu lah. Di Mekah tu begitu. Tu Bani Quraisy tu. Diperanakkan di Mekah. Maksudnya dilahirkan atau diputerakan akan baginda Nabi di Mekah. Dan dikuburkan, maknanya Nabi wafat di dalam negeri Madinah. Maknanya maksud sini Allah nak tunjuk pada kita bahawa Islam ini perlu ada harakah. Apa maksud harakah? Bukan soal khabar harakah. Harakah tu maksudnya bergerak. Islam perlu digerakkan. Bukti Islam digerakkan, Nabi dilahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Bukan lahir Mekah, wafat Mekah, maknanya Nabi tak gerak mana. Dan bergerak. Kenapa bergerak? Untuk menyampaikan Islam. Biar ada kita ni bergerak atas dasar untuk memperjuangkan Islam. Tapi kita banyak bergerak sebab kerja. Nampak? Duduk sana, kerja sana, di sini. Kita tak apalah bahagian kerja tu, tapi biar kita buat untuk kerja-kerja agama. Ada satu orang tu, Tok Guru cerita,
Dia ni bukan ustaz, bukan ulama. Tapi dia ni semangat dia kuat dalam nak memperjuangkan parti Islam. Jemaah Islam ni semangat dia kuat. Dia akan pindah kat tempat yang kat situ cawangan belum ada, ataupun parti Islam tak kuat lagi situ. Dia akan duduk situ. Dia duduk sampai dia boleh tubuh cawangan situ. Sampai dia boleh tarik orang buat jemaah, buat sampai bagi orang faham dalam perjuangan ni. Bila sana dah kuat, dia pindah pula cari tempat yang tak ada. Sampai macam tu dia punya kesungguhan. Moga-moga Allah balas dia dengan perjuangan yang sangat hebat, pahala jihad yang sangat hebat. Dia kita kan. Sebab apa? Sebab ni mencontohi akan sikap-sikap para nabi, para rasul dan alim-alim ulama dalam memperjuangkan agama Allah. Baik. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi kita. Nama nabi ni banyak panggilan dia, tetapi nama yang masyhurnya Muhammad. Setengah kitab sebut nama yang masyhur di bumi Muhammad, nama yang masyhur di langit Ahmad. Itu pun nama nabi juga. Kalau di langit para malaikat banyaknya memanggil nabi dengan panggilan Ahmad. Adapun di bumi dipanggil dengan panggilan Muhammad. Muhammad ni maksudnya yang terpuji. Yang anak Abdullah. Muhammad itu anak kepada Abdullah, yang anak Abdul Muttalib. Tuknya Abdul Muttalib, yang anak Hashim, atas dia lagi, yang anak Abdul Manaf, atas lagi. Dan disuruhkan kepada sekalian Arab. Maksudnya Nabi ni disuruh sampai akan agama ini, dakwah ini kepada sekalian Arab dan Ajam. Apa maksud Ajam? Ajam tu yang bukan Arab, kita semua. Jadi Islam bukan hanya untuk Arab. Lepas tu kita sebut pass for all. Pass untuk semua. Kenapa? Islam bukan hanya untuk Melayu. Tapi yang jadi lekat di Malaysia ni bila sebut Melayu, Islam, Melayu. Dan Cina, India. Lepas tu kadang-kadang Cina, India ni, asal Cina ni agama Buddha, asal India agama Hindu. Mereka pun kadang-kadang tak percaya dengan agama dia sendiri. Dia kata mengarut lah, apalah sebagainya. Tapi bila dia nak tinggalkan Hindu dan Buddha dia ada dua pilihan yang paling besar lah di Malaysia ni, iaitu Islam dan Kristian. Tapi persoalan yang timbul, kenapa kebanyakan mereka memilih Kristian? Kenapa tak pilih Islam? Sebab ada setengah kita yang pegang bahawa dia menanamkan bahawa Islam untuk Melayu je. Itu yang akhirnya jadi sempit. Sedangkan Kristian dia buka luas. Dia kata tak apa, siapa-siapa pun boleh. Jadi kita kena ubah mentaliti ni, bahawa Islam untuk semua, bukan Melayu, Cina, India, semuanya. Kerana Tuhan kita semua adalah Allah. Tuhan Ling Guan Eng Allah, Tuhan Ling Kit Siang Allah. Tak kira nama siapa pun, Tuhannya Allah. Tuhan Iblis pun Allah. Mana ada Tuhan lain? Itu yang kita sebut la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah semata-mata. Jadi kita kena promosikan dan menarik akan mereka-mereka yang belum lagi Islam kepada Islam. Tak kiralah bangsa apa pun. Kerana disuruh oleh Nabi itu kepada sekalian Arab dan Ajam. Ajam maknanya yang bukan Arab. Yang ni kita semualah termasuk. Bukan setakat tu, dan jin dan manusia. Diperturunkan Nabi untuk menyampaikan ajaran Islam ni bukan hanya sekadar pada manusia, dengan jin sekali. Macam kuliah pagi ni lah, yang hadir bukan manusianya, jin pun hadir. Kita tak nampak kalau kita nampak balik habis lah. Dengan ustaz-ustaz lari juga tapi tak nampak ada duduk depan. Lepas tu tuan-tuan duduk belakang sebab jin duduk depan. Betul ada. Ada. Dia ngaji. Ada cerita seorang syekh, lupa nama syekh tu. Tengah-tengah dia mengajar tu, tiba-tiba dia diam. Lepas tu dia jawab soalan. Dia kata jawapan dia gini. Orang semua pandang kanan kiri, siapa yang tanya? Last kali anak murid yang depan sekali tanya, "Syekh, siapa tanya?" Dia kata ada hamba Allah yang berbangsa jin duduk di belakang. Dia tanya ana soalan, ana jawab.
Nak tu. Jadi maknanya ada kehidupan jin. Jin dengan manusia ni sama je, tak ada beza. Cuma satu je beza dia. Beza dia, kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita. Tu je beza dia. Tapi yang lain sama. Dia ada Islam, ada kafir, ada munafik. Dia ada kat jin pan pun ada juga. Dia ada parti juga dia. Dia ada pilihan raya dia. Semua ada macam biasa. Dia ada kerajaan dia. Dia makan, minum, cuma cara makan dia lain. Dia makan asap, makan tulang. Geng makan asap, geng dia lah. Baik. Maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu. Maksudnya, bila Nabi datang, Nabi dilantik menjadi Rasul, Allah turunkan wahyu pada Nabi, maka wahyu itulah dipanggil syariat. Maka syariat Nabi akan menghentikan syariat Nabi-Nabi yang dahulu. Maknanya syariat yang dahulu tidak lagi boleh dipakai, melainkan mesti mengikut akan syariat Nabi Muhammad SAW. Maksud macam mana Ustaz? Okey, kita semua faham kitab yang datang daripada Allah ni ada 4. Yang masyhur ni lah kan, yang paling besar. Yang lain tu suhuf-suhuf, yakni kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran. Jadi Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa alaihi salam, dan Quran Nabi Muhammad. Bila turun Quran, 3 kitab ni lagi tidak lagi boleh dipakai. Zabur tak boleh pakai, Taurat tak boleh pakai, Injil tak boleh pakai. Tapi maksud tak boleh pakai bukan tak betul. Okey, cuma tidak lagi dipakai, tapi betul. Jangan kita kata tak betul. Kalau kita kata tak betul, kita telah menghilangkan satu rukun iman. Kerana dalam rukun iman sebut beriman kepada kitab-kitab Allah semua sekali. Maksud beriman tu kita percaya Zabur betul, Taurat betul, Injil betul, Quran betul. Tapi bila nak pakai Quran saja. 3 lagi tak boleh pakai dah waktu sekarang. Dulu ya pakai, sekarang tak pakai dah. Maksudnya gitu. Itu yang dikatakan membinasakan syariatnya, syariat Nabi kita ke atas syariat Nabi-Nabi yang dahulu. Sebagai contoh, kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata ada syariat yang Nabi dulu-dulu, di mana bila manusia nak bertaubat, dia kena berlawan pedang satu sama lain sampai mati. Mati baru Allah terima taubat dia. Bayangkan kalaulah syariat tu dikekalkan sampai sekarang. Berapa kerat sangat nak semayang jemaah kat Wandong ni. Banyak mati. Nampak? Asal nak taubat kena lawan pedang, lawan sampai mati. Nampak? Tok Siap lawan Tok Bilal. Lah kali tak ada siapa pergi lah. Nak cerita zaman dulu. Kalau hidup zaman tu macam gitu. Zaman ni zaman Nabi kita ni Allah melimpahkan rahmat atas dia. Limpahan rahmat atas Nabi ni terlimpah atas umat Nabi. Allah kasih pada umat Nabi kalau ikut jahat-jahat kita. Sehingga kan kata ulama, jahat Nabi, jahat umat-umat zaman dahulu semua terkumpul pada umat Nabi Muhammad. Apa yang umat Nabi Muhammad tak buat? Apa yang jahat umat dulu-dulu semua umat sekarang ni buat. Gay ada, lesbian ada. Ingkar yang macam Fir'aun pun ada, mengaku Tuhan pun ada, macam-macam kalau ikut jahat. Tapi atas rahmat kasih sayang Allah yang melimpah atas baginda Nabi, Allah cuma kata siapa yang bersalah berjahat, mohonlah istighfar, minta ampun pada Allah. Sesungguhnya innallaha yuhibbut tawabin, Allah menerima akan taubat. Allah sangat sayangkan dan kasih kepada orang yang bertaubat. Kalau kena macam syariat dulu, asal nak taubat kena lawan pedang, tak mampu ni. Ni kira okey lah. Jahat-jahat macam mana pun kita mohon istighfar, minta ampun pada Allah, Allah terima. Tinggal lagi kita nak buat bagi elok je. Tu kerana apa? Kerana Nabi lah. Kerana jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur kita. Sebab tu Habib Syekh nyanyi lagu Ya Hanana. Ya Hanana, Ya Hanana. Apa maksud Ya Hanana? Wahai, ya tu wahai, haraf nida. Wahai, hana artinya beruntung. Na belakang tu pula, na yang kedua tu kami. Ya hanana, wahai beruntungnya kami. Wahai beruntungnya kami tu. Tapi kalau cakap Melayu tak sedap dah lagu tu.
Kan? Hai beruntungnya kami, wahai beruntungnya kami. Nampak? Orang kata apa bendanya lagu. Dengan cakap Arab, oh sedap. Ya Hanana. Maksud apa kenapa beruntung? Beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Nah, sebab apa? Rahmatnya luas. Allah ampunkan dosa. Kan? Sehingga kasihnya Allah, limpahan rahmat yang terlampau kuat, terlampau besar. Allah sampai kata, tak apalah umat Nabi Muhammad ada banyak dosa macam mana pun, tapi kalau dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah, akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang ni saya ambil daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia cerita dalam kuliah di Rusila dia. Dia kata ada dalam satu hadis menceritakan tentang apa yang berlaku di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Akan ada satu orang hamba dari kalangan umat Nabi Muhammad, dosanya terlampau banyak. Bila dibuka buku catatan amalnya, berjela-jela panjang dia punya jahat, dia punya dosa. Panjang dosa dia, banyak sangat. Sehingga kan akhirnya hamba ni pun hampir-hampir putus asa. Dia kata, ya Allah, apa lagi yang boleh aku harapkan? Sedangkan aku sendiri melihat akan betapa banyaknya dosa kejahatan tu. Kan? Maka Allah kata, wahai malaikat, ambil sehelai kertas, di dalam buku catatan amalnya yang tertulis akan kalimah la ilaha illallah. Kemudian timbanglah di atas neraca timbangan. Kan? Masih lagi hamba ni dia agak berputus asa. Dia kata, apakan daya dengan kalimah tu semata, nah, sedangkan dosa yang terlampau banyak ni, nak buat macam mana? Kan? Kata Allah kata ambil. Malaikat pun ambil lah kertas yang tertulis kalimah la ilaha illallah itu, ditimbang di atas daun neraca timbangan di sebelah amal kebaikan. Bila ditimbang kalimah la ilaha illallah, berat kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada timbangan dosa yang terlampau panjang tadi. Dan akhirnya atas rahmat Allah lah manusia tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Sebab itulah kata Tuan Guru, nah, sejahat-jahat orang Islam tapi istighfarnya besar kepada Allah. Sejahat-jahat manusia ni, nah, yang beragama Islam, tapi bila dia melafazkan ampunan taubatnya pada Allah, Allah terlampau luas rahmatnya, Allah akan ampunkan dia. Tetapi ingat, sebaik-baik sikapnya, lafaz istighfarnya ditolak dan segala bentuk amal kebaikannya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpegang kepada orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tidak jujur. Macam mana pun orang Islam tetap menang, walaupun dia jahat, tapi dia lebih baik daripada orang kafir yang baik. Kena pegang macam tu. Kerana ini soal akidah, ini soal agama. Agama ni bukan macam pakaian, tapi agama ni lah yang menentukan syurga atau neraka. Kita kena pegang itu. Sebab itulah pendirian pimpinan kita boleh bersama dengan musuh, kerana sejahat mana pun musuh tu, tapi dia adalah seagama dengan kita, daripada orang yang bukan seagama dengan kita walaupun dia berlakon-lakon baik depan kita. Asal raya kan pakai songkok, makan sila dengan dekat talam, kan? Ambil contoh kepimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sampai boleh baca ayat Quran pun ada seorang. Apik. Apa ni? Dia nak balik kita. Bila dah dapat, tengok dia hina Islam, dia hina ulama, kan? Dia tak boleh percaya si kafir ni. Tu. Baik, jadi itu dia. Jadi syariat Nabi yang dahulu-dahulu, iaitu penghulu segala manusia. Dan Nabi kita ni penghulu segala manusia. Maksud penghulu, ketua daripada seluruh manusia, daripada manusia zaman Nabi Adam sampailah manusia yang last kali akan lahir di hujung akhir zaman ni. Semua tu ketuanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iaitu terlebih daripada segala anbiya. Dan kalau bukanlah disuruh buat bandingan, tapi kalau dibandinglah Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad lah nabi yang paling mulia, dan dialah sayyidul mursalin, sayyidul anbiya, ketua segala rasul dan ketua segala nabi. Walaupun yang lahir dahulu adalah Nabi Adam,
tapi ketuanya adalah Muhammad bin Abdullah. Betul, kita kena pegang itu. Kan? Ni Nabi kita. Kalau baca dalam kitab Kifayatul Muhtaj, waktu naik ke langit, Allah tanya ke Nabi Muhammad, minta apa kamu nak minta? Tapi Nabi Muhammad tak minta. Dia cuma cerita apa yang Allah bagi kat nabi-nabi yang dulu. Nabi Muhammad ceritalah, engkau beri kepada Musa berkata-kata denganmu. Kau beri kepada Daud akan kitab dan suaranya yang merdu. Engkau bagi kepada Yusuf akan ketampanan. Engkau bagi semualah. Engkau bagi pada Ibrahim, engkau gelarkan dia akan kekasih. Kau bagi pada Sulaiman akan kerajaan yang besar. Habis Nabi cerita. Tapi Nabi tak minta apa, Nabi cerita je apa yang Allah bagi ke nabi-nabi dahulu. Kemudian barulah Allah menjawab. Allah kata, kalau begitu aku bagi pada engkau lebih daripada yang lain-lain, sehingga aku angkat engkau wahai Muhammad menjadi Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim, Allah bagi gelaran pada Nabi Ibrahim Khalilullah. Maka ulama bincang antara Khalil dengan Habib, maka kata ulama tinggi Habib daripada Khalil. Maknanya Nabi Muhammad lebih tinggi darjatnya daripada nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Tu hebatnya bagi dia Nabi kita Nabi Muhammad. Dan tidak ada satu orang Nabi yang dapat bertemu Allah dalam keadaan ruh dan jasad. Tak ada satu orang Nabi. Nabi-nabi yang lain bertemu Allah dalam keadaan ruh, tapi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dalam keadaan ruh dan juga jasad. Maknanya dalam keadaan hidup. Nabi-nabi lain temu Allah dalam keadaan sudah meninggal, sudah wafat. Tapi Nabi Muhammad dalam keadaan hidup. Hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Dan tidak ada satu orang Nabi yang Allah jemput naik sampai ke langit melainkan Nabi kita Nabi Muhammad. Isra' wal Mi'raj tu tak ada yang berlaku dekat Nabi lain. Dan Nabi Musa, Ustaz, Nabi Musa tak bertemu Allah. Cuma Nabi Musa berkata-kata dengan Allah, tapi tidak bertemu. Nabi Muhammad bertemu dan berkata-kata dengan Allah, kan? Tapi jangan kita faham Nabi Muhammad bertemu Allah di langit. Yang di langit tu Nabi, bukan Allah. Kerana kalau kita faham macam tu, habis rasa akidah. Kerana Allah tidak bertempat, mengikut akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Itu. Baik. Demikian lagi wajib atas mana tadi segala manusia, dan iaitu terlebih daripada segala anbiya yang dahulu-dahulu. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil balik itu, kita semualah membenarkan akan Nabi Muhammad. Kita kena benarkan apa saja yang Nabi kata. Logik tak logik itu belakang cerita. Bila Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, mereka tak percaya dengan Nabi. Mereka pergi rumah Abu Bakar. Masa tu Abu Bakar ada di rumah. Nabi masa tu di depan Kaabah. Dia pun cerita ke Abu Bakar, Abu Bakar, kawan baikmu tu cakap dah tak betul dah. Abu Bakar tanya, siapa? Muhammad lah, siapa lagi? Sebab Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar berkawan sejak kecil lagi, kawan rapat. Dia lah Muhammad tu. Dia kata dia boleh pergi Masjidil Aqsa malam tadi, cerita siap naik ke langit apa semua, pagi ni sampai dah. Mengarut. Sebab zaman tu ghalibnya orang yang pergi ke di Masjidil Aqsa mengambil masa sebulan untuk perjalanan. Itu pun kalau unta yang paling laju, kan? Sebulan nak sampai, pergi saja. Kalau pergi balik 2 bulan. Jadi dia berkata, manakan mungkin perjalanan yang mengambil pergi balik 2 bulan boleh pergi balik dalam masa 1 malam. Mengarut. Mereka ngadu ke Abu Bakar supaya konon-konon Abu Bakar akan menidakkan kawan dia ni Muhammad. Kerana mereka beranggap Nabi Muhammad ni ada kekuatan kerana kawan-kawan dia support. Jadi mereka cocok kawan Nabi Muhammad supaya Abu Bakar dah tak sekepala dengan Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad tak ada kekuatan dah lah. Sebab geng dia sendiri pun pecah dengan dia. Itu dia punya modus operandi. Samalah macam hari ni dalam dunia politik. Dia akan cocok kawan orang ni. Akhirnya bertikam sama sendiri. Akhirnya tertubuh parti baru.
Masuk juga ya. Tu. Kan? Tapi tengok taat setia Saidina Abu Bakar. Bila dia cerita macam tu kepada Abu Bakar, Saidina Abu Bakar kata, kalau Muhammad yang cakap, tak payah kata Masjidil Aqsa. Atas lagi daripada tu, tetap aku akan percaya. Padahal kalau kita tengok rentetan kisah ni, Saidina Abu Bakar waktu tu dia tak dengar lagi daripada mulut Nabi. Dia dengar daripada mulut orang. Orang cerita kat dia, Muhammad cakap macam ni. Tetap dia yakin. Dia kata kalau Muhammad yang cakap, aku percaya. Padahal belum dengar daripada mulut Nabi lagi. Tu taat sedia. Kita dalam jemaah Islam kena ada walak. Walak tu penting, taat tu penting, setia tu penting. Biar orang lain kata macam mana pun pimpinan kita tak akan layan. Kita buat tak tahu. Orang fitnah pimpinan kita, jangan dengar. Ini baru dengar audio Ustaz ni Abdul, dia kedak apa macam mana kita ni. Baru dengar orang fitnah ni. Nah, dia pimpinan tu siapa dia? Mereka alim ulama. Yakinlah taat setia. Bukan maksud kita taksub dah, tapi jangan terpedaya dengan fitnah. Kerana Allah sedang uji taat setia kita pada perjuangan agama ni, kan? Melainkan setelah dibuktikan memang sahih dia bersalah, tak apa dah. Jadi buat macam Saidina Abu Bakar. Sebab itulah atas keyakinan tingginya Saidina Abu Bakar ni, sehingga Nabi kata kalau dikumpul iman penduduk Madinah takkan setanding dengan iman Abu Bakar seorang. Satu je iman Saidina Abu Bakar tidak setanding dengan semua iman penduduk Madinah. Iman Saidina Abu Bakar lebih berat, lebih tinggi daripada semua penduduk Madinah punya iman. Nampak makna dahsyatnya iman Saidina Abu Bakar. Kerana apa? Kerana dia sentiasa membenarkan Rasulullah dalam apa segala perkara. Sebab tu dipanggilkan dia Abu Bakar As-Siddiq. Makna membenarkan. Jadi kita contohi macam tu, membenarkan akan Nabi Muhammad pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala. Apa saja yang Nabi khabarkan, kita percaya, kita pegang. Daripada ayat ni jugalah ulama berhati-hati dalam masalah hadis. Ini Wahabi senang-senang aja. Asal hadis tu taraf dhaif, dia kata tak boleh pakai. Tak, dhaif bukan makna palsu. Dhaif tu maksudnya riwayat dia tu lemah. Tapi kalau benar Nabi kata macam, kita telah menidakkan apa yang Nabi kata. Sedangkan ni dia Syekh kata apa? Membenarkan akan Nabi Muhammad pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala. Kalau benar hadis tu memang ada Nabi cakap, cuma masa riwayat tu orang yang menyampaikan hadis tu mungkin sikit ada masalah, maka sebab tu hadis tu turun darjatnya jadi dhaif. Bukan maksud palsu. Palsu maudhu'. Palsu ni Nabi tak kata langsung, tapi orang kata Nabi kata, tu baru palsu. Lepas tu jangan kita meringan-ringankanlah hadis dhaif. Cuma ulama kata hadis dhaif tak boleh dibuat sebagai hujjah dalam kita nak mengeluarkan hukum fatwa atau nak berdebat dan sebagainya. Tak boleh pakai sebab tarafnya tak kuat. Itu tak apa. Tapi dalam masalah beramal, ulama kata tak ada masalah beramal. Contoh hadis dhaif yang kita mungkin biasa dengar, siapa yang sembahyang dalam keadaan bersunnah Nabi akan digandakan pahalanya 70. Contoh, sembahyang pakai serban 70 kali ganda. Sembahyang dalam keadaan ada janggut 70 kali ganda. Sembahyang dalam keadaan sebelum sembahyang bersugi 70 kali ganda. Sembahyang yang sembahyang tu poligami 70 kali ganda. Nampak? Itu semua makna kata adalah hadis tu dhaif. Tapi apa salahnya kita beramal kalau sungguh macam tak banyak pahala kita. Kalau tak sungguh pun tak ada masalah. Itu. Tu ulama-ulama sufi, ulama tasawuf meraihkan segala hadis selagi mana ianya benar walaupun bertaraf dhaif. Kerana takut-takut benar betul apa Nabi kata, rugi kita tak dapat apa yang nak diamalkan tu. Itu dia. Sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Dan ingat, segala perbuatan Nabi dari sudut dunia ke akhirat semuanya betul. Yang ni sekali lagi dibuktikan. Yang Nabi hijrah ke Madinah tu bukan atas
apa nama hawa nafsunya. Macam kita baca ayat semalam, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi apa saja dia buat bukan mengikut hawa. Hawa tu maknanya bukan ikut nafsu, bukan ikut emosi. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa saja yang Nabi buat semuanya adalah wahyu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Nabi Muhammad itu ketika mana pun dia sentiasa rasul. Waktu dalam kitab-kitab lama ulama jawab, Nabi kita Nabi Muhammad bila duduk dalam perang dia bukan jeneral, dia bukan komando perang, tapi dia adalah Rasulullah. Nah, bila dia menjadi pemimpin di bumi Madinah, dia bukan Perdana Menteri, dia bukan khalifah, tapi dia Rasulullah. Sebab tu khalifah yang pertama Saidina Abu Bakar. Kan? Kerana Saidina Abu Bakar bukan Rasul, tapi Muhammad adalah Rasulullah. Tak ada pegang situ. Tiga mana pun Nabi makan bukan sebagai manusia yang makan, tapi Rasulullah yang makan. Minum Rasulullah. Mana apa saja Nabi buat, Nabi buat atas Rasul sebagai pesuruh Allah. Maknanya apa saja dibuat atas perintah Allah. Kita boleh jadi ketua perang sebagai jeneral. Nah, kenapa tak disamakan Nabi Muhammad dalam perang sebagai jeneral? Jeneral ataupun komando perang dia ikut strategi pakai akal. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul strateginya. Tapi Nabi Muhammad dalam peperangan strateginya wahyu Allah. Bila wahyu Allah tepat. Bila Nabi kata jangan turun daripada Bukit Panah walau apa pun terjadi, hatta sekalipun tentera Islam sudah nampak kemenangan. Nabi tahu dah. Tapi sahabat Allah bukan kita nak ungkitkan kesalahan sahabat, tak, tapi menjadi teladan kepada kita supaya inilah dalam masalah walak dan taat setia pada pemimpin. Kan? Pimpinan ulama kita. Akhirnya tengok dah nak menang, nak mereka turun daripada Bukit Manah. Rupanya datang tentera daripada belakang dengan berkuda, habis dikepung. Kan? Tu. Jadi kita kena faham, dalam apa saja buat Nabi, dunianya ke akhiratnya ke, semuanya ia adalah sebagai seorang Rasul, sebagai seorang yang menunjuk kepada jalan agama. Batulah dalam kitab Aqidatun Najin, Nabi makan bukan sebagai makan seperti manusia biasa yang mengikut hawa nafsu, makan nak bersedap-sedap, makan nak berkenyang-kenyang. Tapi Nabi makan menjadi contoh pada umat cara makan. Makannya Nabi tu bukan sebab nak kenyang, bukan sebab nak sedap, tapi Nabi makan sebab nak tunjuk pada umat macam mana cara makan yang betul. Dengan tangan kanannya ambil lauk paling dekat, kan? Makan berhenti sebelum kenyang. Nabi tunjuk tu. Jadi apa saja perbuatan Nabi dijadikan contoh, maka contoh itulah dalam istilah agama kita panggil sunnah. Maka ikut. Jadi maknanya contoh ikutan yang terbaik Rasulullah. Apa saja kita nak buat, kita nak jadi apa? Sebab tu Nabi kita ni, Nabi Muhammad, dia pernah jadi apa saja yang ada atas dunia ni pada sudut kebaikan lah. Kan? Apa saja. Kita nak jadi doktor, cita-cita kita, jadilah doktor macam Nabi. Sebab Nabi pun pernah jadi doktor. Maksud doktor apa? Maksud doktor merawat orang. Nabi pernah merawat orang. Nabi ruqyah orang. Ada orang sakit, Nabi pergi berubat. Jadi kita nak jadi tu, jadi macam Nabi. Semua ada contoh. Kita nak jadi pemimpin, Perdana Menteri dan sebagainya, jadi macam Nabi. Sebab Nabi pun pernah jadi pemimpin. Macam mana Nabi kendalikan negara dan sebagainya, tengok contoh ikutan. Sebab tu tidak ada alasan kenapa kamu kena ambil contoh daripada barat ataupun kafir. Sedangkan contoh yang paling hebat ada di hadapan kita, iaitu pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kerja buat dunia atau kerja buat akhirat, semua ada. Kita nak buat kerja dunia pun ada contoh pada Nabi, nak buat kerja akhirat lagi ada contoh pada Nabi. Tu kan? Sebab tu Allah buat Nabi pun kadang-kadang ada kekalahan dalam peperangan, ada naik turun dan sebagainya. Allah boleh buat Nabi Muhammad sentiasa menang. Tapi dalam perjuangan bagi umatnya macam kita hari ni, kalau Nabi tu sentiasa menang saja, kita bila kalah nak ikut contoh siapa? Sebab kita tak pernah tengok contoh kalah macam mana. Tapi Allah buat ada ketika Nabi pun kalah.
Bila kalah menjadi contoh pada kita. Bukan maksud Nabi lemah, kalah tu tak, tapi contoh pada kita. Oh, kalau kalah nak buat macam mana? Kalau menang pula buat macam mana? Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Contoh semayang asar. Pernah satu ketika Nabi semayang asar 2 rakaat. Habis tahiyat awal tu sepatutnya naiklah diri. Tak, Nabi bagi salam. Sahabat belakang tegur, ya Rasulullah, qasar, semayang pendek ke? Nabi kata, la, tamam, semayang penuh. Sahabat berkata, ya Rasulullah, tadi semayang 2 rakaat je. Rasulullah bangkit, sambung rakaat yang ketiga. Bukan maksud Nabi pun pelupa. Jangan kita kata, tengok Nabi pun lupa semayang. Tak. Kalau lupa, maknanya kerap berlaku. Tapi kes tu sekali dalam seumur hidup Nabi. Sekali tu je berlaku. Kalau pelupa, dia sebulan sekali. Dipanggil pelupa bulanan. Macam kuliah bulanan juga. Dia kerap berlaku macam kita lah. Lawan lambat masuk tu imam, terlupa pula rakaat. Tapi bukan sini lah, tempat lain. Contoh. Kadang-kadang macam tu kita. Nabi dah sekali tu je. Kenapa Nabi jadi gitu? Sebab Allah nak ajar pada umat, kalau kamu tertinggal rakaat, nak buat macam mana. Jadi kita kena faham. Dalam kitab-kitab lain kita simpulkan dalam kitab ni, maknanya apa saja perbuatan Nabi bukan kekurangan pada Nabi, tapi menjadi tunjuk ajar kepada umat. Apa saja. Dalam kitab Bahrul Mazi, Nabi membuang air kecil dalam keadaan berdiri. Bukan kerap, sekali tu je Nabi buat. Kenapa? Sebab dalam keadaan waktu tu kelilingnya terlampau kotor. Kalau Nabi duduk, habis jubah Nabi akan terkena kekotoran. Maka di sana ulama keluar hukum, sekiranya darurah, keadaan terlampau kotor sangat, maka diharuskan membuang air kecil dalam keadaan berdiri. Bukanlah nak maksud Nabi kencing diri, tak. Tapi ketika tu Nabi nak ajar pada umat. Itu yang dikatakan ulama, apa saja perbuatan Nabi menjadi contoh kepada umat. Jangan kita pandang kekurangan dan sebagainya. Itu orientalis barat, golongan Yahudi dan Nasrani yang cuba nak merosakkan Islam daripada dalam. Tengok, dia tak suruh puak-puak kafir cakap, tapi dia suruh orang yang Melayu Islam juga yang cakap. Yang hina Nabi, orang Melayu Islam juga. Yang merendahkan Nabi, Melayu Islam juga. Bukan kafir tak cakap apa. Tu dia umpama dia macam anak-anak. Dia bukan makan kod luar, dia makan kod dalam. Kita tengok kod luar, tiang tu macam elok, rupanya dalam dah kosong dah, tinggal lagi nak roboh. Ni strategi kafir sekarang ni. Dia masuk ke dalam jemaah-jemaah Islam, tapi dengan pahaman sekular dan liberal. Puak-puak ni pahaman sekular liberal, duduk dalam PAS, nak menghancurkan PAS daripada dalam. Tapi Allah jaga jemaah Islam, kerana perjuangan yang ikhlas, kerana ada alim ulama di dalamnya. Akhirnya mereka tersingkir keluar. Tersingkir keluar daripada jemaah ni. Dapat dibuang anak-anak itu. Maka dia tubuh parti anak-anak Malaysia. Tu. Nampak? Jadi cukup kita berhenti setakat ni. Kita akan sambung. Dan bahawasanya tiada diterima iman seorang melainkan membenar akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi. Kita berhenti kat situ, dekat kurungan tu. Dan bahawasanya tiada diterima iman seorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Di situ. Jadi barang ada sikit lagi, ada sikit lagi. Bila sikit lagi, kena habiskan lah. Dia kalau banyak lagi, dia tak boleh habis. Tapi sebab sikit lagi, kena habiskan. Jadi tak apalah. Niat membeli sambil menerima, insya-Allah membantu perjuangan pondok Tuan Guru Siddiqna kita. Sama-sama supaya dapat menghasilkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa yang akan datang. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ini, insya-Allah diizinkan Allah kita bertemu pada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin
wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.